Okey, so bab 10 nombor indeks. Nombor indeks. Okey, kita tengok apa tu nombor indeks. Nombor indeks, inilah nombor indeks. Nombor indeks, huruf yang kita guna I. So I ni nombor indeks. So nak cari nombor indeks ni, kita guna formula ini. Ini Q1 dan bahagi Q0 darab 100. So Q ni kuantiti lah. So kuantiti Q1, kuantiti atau harga pada tahun tertentu. Pada tahun tertentu. Q0, kuantiti atau harga pada tahun asas. Tahun asas diberi oleh soalan. Okay? Soalan akan cakap, contohnya, berasaskan tahun 2015. Inilah tahun asas. Tahun tertentu tu, inilah dia. Ini tahun tertentu. Tahun tertentu. Okey. So sekarang kita tengok satu contoh. Macam mana kita nak guna formula ini. So tengok contoh ni. Jadual di bawah menunjukkan bilangan jam tangan digital yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat pada tahun 2015 dan tahun 2018. Ini bilangan dia. 2015 dia mengeluarkan 1,800 unit. Tahun 2018 dia mengeluarkan 2,350 unit. So, yang mana Q1, yang mana Q0? Ikut soalan. Yang asas tu Q0. Yang bukan asas tu Q1. So, kita tengok sini. Hitung nombor indeks pada tahun 2018 berasaskan tahun 2015. Sebab dia berasaskan tahun ni kan, ini tahun asas. So, maksudnya, ini Q0. Ini Q1. Okay. So, kita guna formula ini secara terus. So, I sama dengan Q1 bahagi Q0 darab 100. Dan bila kita bahagi 2,350 bagi 1,800 darab 100, dapatlah 130.6. Inilah nombor indeks. Tetapi pada masa yang sama, kita perlu faham juga apa yang dimaksudkan oleh nombor indeks sebegini. 130.6 maksudnya apa? So sebenarnya ini maksudnya kenaikan dalam kuantiti sebanyak 30.6%. So ini sebenarnya peratusan. Okay? Walaupun dia dipanggil nombor indeks, tetapi ini peratusan. Dia mewakili peratusan. Penambahan sebanyak 30.6%. So, itulah maksud dia. Okay, kita tengok satu contoh lagi. Kadang-kadang dia beri banyak tahun. Contoh. Oh ya, jangan lupa juga Q1, Q0 ni dia boleh jadi kuantiti. Pada masa yang sama dia boleh jadi harga juga. So, tengoklah keadaan. Untuk soalan satu ni dia masih kuantiti. Sebab ini bilangan pelajar kan. Bilangan pelajar yang mendaftar untuk kursus IT di sebuah universiti pada tahun 2016, 2017 dan 2018 masing-masing ialah ini dan ini. Hitungkan nombor indeks bagi pelajar yang mendaftar untuk kursus IT di universiti itu pada tahun 2018 berasaskan tahun 2015.
Maksudnya ini tahun asas. Tahun asas saya tulis Q0. Tahun asas kita bilangan pelajarnya ini 200. Q1 ialah tahun tertentu yang dinyatakan di sini. So 2018. Bilangannya ini. Okay, so dan kita kira I sama dengan Q1 bahagi Q0 darab 100, dan kita kirakan dengan kalkulator. Kita dapat 90. Bila dapat 90 kan, kita perlu fahamkan juga apakah maksud dia. Kalau kita tengok kedua-dua tahun yang diberi di situ, ini 2016, ini 2018, bilangan pelajar sudah berkurang. Berkurang sebanyak berapa? Kita guna 100 sebagai rujukan. Dia sudah berkurang 10%. So ingatlah, 100 ialah rujukan kita. 100 menjadi 90. Pengurangan sebanyak 10%. 10%. Kalau guna mental pun boleh kira 10% ialah 20. Tolak 20 jadilah ini. So ini pengurangan sebanyak 100. So ingatlah, kita nak cari ini. Okay. Kita nak cari ini atau ini, kita perlu guna 100 sebagai rujukan. Contohnya berbanding dengan 100, ini sudah tambah 30.6. Berbanding dengan 100, ini sudah kurang sebanyak 10. Tambahlah ini dan ini. Okay, so kita tengok B pula. Nak tanya, ya. Yang percentage tu kena tulis tak perlu. Tak perlu tulis. Okay. So nombor indeks kan, kita tulis ini saja. Kita tulis ini saja. Sampai sini sudah habis. Sudah habis. Saya buat dalam kurungan ni untuk penjelasan tambahan saja. Sebab setengah pelajar dia tahu kira nombor indeks, tetapi dia tak tahu apa tu nombor indeks. Kira untuk apa, dia pun tak tahu apa maksud nombor itu. So itu sebab saya jelaskan. Okay, so kita tengok pula bahagian B. Bahagian B berasaskan tahun 2017. So maksudnya 2017 ni sebagai Q0. Q0 ialah 160. Q1 sudah dinyatakan di bahagian ini. Ini nombor indeks 2018 berasaskan 2017. So inilah Q1. 180. So nak cari I, Q1 bahagi Q0 darab 100. Lepas tu guna kalkulator. Okay, dapatlah 112.5. Inilah nombor asas dia. So sama juga maksud dia sudah naik lah, peratus dia sudah naik. Naik berapa peratus? Tengok sini ke sini sudah naik sedikit. Sudah naik sebanyak 20. Okay. Bilangan dia naik 20. 20 ni berapa peratus? Guna 100 sebagai rujukan. Sudah naik sebanyak 12.5%. So itulah maksud dia. Okay, so kita sambung indeks, nombor indeks.
Mula-mula kita tengok formula sekali lagi. I sama dengan Q1 bahagi Q0 darab dengan 100. Itulah formula kita. Okay. So, kita perlu tahu Q1 ni ialah kuantiti atau harga. Kuantiti atau harga pada tahun tertentu. Tahun apa? Soalan kita ada cakap. Dan Q0 ni ialah kuantiti atau harga pada tahun asas. Tahun asas ni soalan pun ada cakap. So, kita kena ikut soalan. So, kita tengok satu contoh lagi ya. Soalan 2. Okay, soalan 2. Inilah dia. Raja di bawah ialah sebuah carta palang. Inilah carta palang yang menunjukkan bilangan pekerja asing dan pekerja tempatan di sebuah kilang plastik. So, kita ada 2 tahun di sini ya. Yang mana tahun asas? Tengok soalan. Sini ada cakap. Berasaskan tahun 2015. Ini tahun asas. Tahun asas kita letak bawah. Tahun tertentu yang dia cakap tu, inilah dia. 2018. Okay, so ini tahun tertentu yang kita kena letak di atas. Okay, so bahagian A. Cari nombor indeks pada tahun 2018 berasaskan tahun 2015 untuk pekerja asing. Okay, kita tengok nombor dia dulu. Pekerja asing kita ikut warna kelabu ni. Okay, ini 60. Ini 90. Saya tuliskan yang atas ni dulu. Yang atas ni 55. Yang atas ni 115 tolak 90, 25. Okay, so untuk A. Okay, untuk A kita buat macam ni. I sama dengan, kita tengok pekerja asing saja. Yang atas tu letak 2018, iaitu 90. Yang bawah tu letak 60 darab 100. Dan kita tekan kalkulator untuk ni. Okay, sekejap saya cari kalkulator. Okay, 9 bahagi 2 bahagi 60 darab 100 dapat 150. Dan untuk pekerja tempatan tahun 2018 kita ada 25. Tahun 2015 itu tahun asas, kita ada 55. Darab dengan 100. Kita dapat 45.5. Itulah dia. So, kalau dia lebih daripada 100, maksudnya ada penambahan. Kalau dia kurang daripada 100, maksudnya pengurangan berlaku. Contohnya ni, pengurangan berlaku. Ini penambahan. Itu sebab jawapan kita lebih daripada 100. Okay, kita tengok lagi bahagian B. Cari indeks harga bagi setiap yang berikut. Ingatlah, Q1, Q0 ni boleh jadi harga. So, tengok contoh di sini. Harga sebuah buku teks matematik tambahan pada tahun 2018 dan tahun 2012. Masing-masing ialah RM 32.50 dan RM 25.50. Hitung indeks harga buku teks itu pada tahun 2018 berasaskan tahun 2012. So, maksudnya tahun asas kita 2012.
kita perlu letakkan dia di bawah. Yang bawah tu 25.50, yang atas tu 32.50 darab 100. Okay, so kita dapat 127.5. Okay, itu bahagian A. Bahagian B pula, dia sudah terbalik sekarang. Dia cakap pada tahun 2012 berasaskan tahun 2018. So maksudnya 2018 sebagai tahun asas. Kita letak ini di bawah. Yang atas tu letak harga pada tahun 2012 darab 100. Dan kita akan dapat 82 78.5. Okay, so itulah dia. Dia sudah terbalik. So kadang-kadang memang dia tanya macam tu lah. Tahun asas dia boleh tukar ke tahun yang lebih baru, dan tahun tertentu tu tahun sebelum dia. Dia memang boleh tanya macam tu, boleh terbalik. Dan kita perlu tukar lah, okay? Perlu tukar, harga tu terbalik sajalah kalau macam tu. Okay, so kita teruskan. Okay, muka surat ini kita tengok selesai masalah berikut. Bahagian di bawah ni. Bilangan purata utility bulanan bagi sebuah sekolah pada tahun 2012 ialah ini. Nombor indeks bagi bilangan utility pada tahun 2014 berasaskan tahun 2012 ialah 125. Okey, saya tuliskan maklumat di sini dulu. Dia beri kita nombor indeks. Maksudnya dia beri kita I. I kita buatkan formula kita dulu ialah tahun 2014 berasaskan tahun 2012. So saya buat macam ni. Saya tulis Q2014 Q2012 darab 100. Kalau kita tulis macam ni nanti tak keliru sangat. Okay, so saya hasilkan formula yang berkenaan dengan soalan ni. Lepas tu dia beri 125 sebagai nombor indeks I kita, 125. Q2014 ni yang kita perlu cari. So saya letakkan dia sebagai X. Yang bawah tu Q2012 1550, kita letak di bawah darab 100. Sekarang kita nak cari X pula. So dari sini kita akan dapati kadang-kala dia tak tanya nombor indeks, dia beri kita nombor indeks, dia tanya Q. So kita perlu selesaikan persamaan ini. So yang bawah tu 1550 pindah ke kiri jadi darab. 100 tu pindah ke bawah jadi bahagi. Sama dengan X. So tekan calculator dan dapat. So kita dapat 1937.50. So itu RM itulah dia. Utility bulanan, maksudnya bil elektrik dan bil air. So itulah harga dia. So kita teruskan.
Okey, kita tengok contoh lagi. Soalan 3. Formula yang sama. Okey, tengok dulu. Jadual di bawah menunjukkan perbelanjaan bulanan Mary pada tahun ini dan tahun ini. Okey, perbelanjaan. Ada tiga aspek ni. Okey, ada indeks harga 118. Okey, so kita nak buatkan formula dia dulu. 118 ialah I sama dengan 2250 dan X. Yang mana tahun asas, kita perlu tengok sini. Kalau dia tulis ini sama dengan 100 lah, maksudnya ini ialah tahun asas. Tahun asas. Ini ialah indeks harga. Indeks harga asas. So, yang asas 2015. Itu kena letak di bawah. X letak di bawah. Yang atas tu 250 darab 100. Okay, so yang bawah tu kita pindah ke kiri jadi darab. So dia jadi 118X sama dengan ini darab ini. So X ialah ini darab ini bahagi ini. So kita dapat X 250 darab 100 darab bahagi 118 211.9. So itulah dia, itu X. Dan kita cari Y, lebih kurang sama lah. Okay, so 106 ni I, ini atas, 60 ni bawah, darab 100, 106 darab 60 bahagi 100 dapatlah Y. So Y kita $63.6. Okay, so itu dia. Dan satu lagi, nak kira Z pula. Z ni indeks harga, so kita letak di kiri. Dan ini atas 1080 di atas, 900 di bawah. So dikirakan 120. Okay. So dari sini kita ada nampak 3 keadaan. Keadaan pertama cari I. Keadaan kedua cari pengangka ni di atas ni. Keadaan ketiga cari penyebut di bawah ni. Ada 3 keadaan. So itulah formula pertama kita. So kita tengok lagi, ada pelbagai jenis masalah. Okey, saya buat satu contoh kamu tengok macam mana kita nak guna formula itu. Okey, so indeks harga bagi barang X pada tahun 2015 berasaskan tahun 2012 ialah 125. Okey, saya tuliskan dulu barang X, I sama dengan Q 2015 berasaskan Q 2012 darab 100. Okay, so I dia 125. Okay, kita tengok lagi. Manakala indeks harganya pada tahun 2018 berasaskan tahun 2015 ialah 130. Okey, saya tuliskan lagi Okey, katakan ini I1 lah. Okey, I2 pula. I2 2018
2015 I2 ni 130. Okay. Hitung indeks harga bagi barang X pada tahun 2018 berasaskan tahun 2012. So kita nak cari 2018 bahagi 2012. Nak cari I3 kita nak cari ni. Okay. So ada banyak cara untuk buat soalan sebegini. Ya, banyak cara. Salah satu cara ialah kita cuba gabungkan kedua-dua ni supaya kita dapat ni. Kita cuba gabungkan. Contohnya macam ni. Bayangkan ini. Kalau saya biarkan Q ni di satu belah dan 100 ni saya pindah ke sini, saya dapat 125 bahagi 100. 125 bahagi 100. Maksudnya kita dapat 1.25. Kita dapat ni. Ini pula Q 2018 bagi Q 2015. Saya buat perkara yang sama. Saya pindahkan 100 ni di sebelah ini dan kita ada 130 bahagi 100. 1.3. Okay. Nak dapat ini, biasanya kita perlu darabkan kedua-dua ni atau bahagikan kedua-dua ni. Darab atau bagi saja. Nak tahu darab atau bagi, kita cuba sahaja. Macam mana kita nak cuba? Katakan untuk ni, saya boleh tuliskan Q 2018 bahagi Q 2015. Maksudnya inilah. Ini saya letak dulu. Saya cuba darab dulu. Okey, darab dengan ni. Q 2015 Q 2012 darab 100. Okey. Kita nak tahu, sebab kita cuba darabkan. Nak tahu ini sama dengan ini atau tidak, kita boleh fikir macam ni. Bayangkan ini yang bawah ni sama dengan ni, dia boleh potong. Bayangkan kalau saya potongkan itu, kamu akan dapati ini bahagi ini sama dengan ni. Sudah betul. Bila kita darab, sudah dapat ni. Sudah dapat. So, maksudnya boleh darab. Kalau darab tak boleh, biasanya bahagi. Bahagi ya. So, sekarang darab boleh. So, kalau darab boleh, kita darab sajalah. So, pecahan yang pertama ni, inilah dia, 1.3. 1.3. Pecahan kedua ni 1.25. Letak belakang. 100. Okay, kita kirakan ni 162.5. Dapatlah ni. Okay, so inilah dia. Okay. Ini teknik salah satu teknik. Okay. So dia pun ada cakap di sini. Ada nota di sini ya. Okay. So kita tengok nota di sini.
Kalau kita ada 3 tahun, tahun A, tahun B dan tahun C ya. Hubungan dia, kita tengok hubungan dia. Okay. So ICA ialah tahun C berasaskan tahun A. Itu ICA, indeks harga pada tahun C berasaskan tahun A. Sama dengan ICB. ICB ialah tahun C berasaskan tahun B. Darab dengan IBA. Tahun B berasaskan tahun A. Bahagi 100. Guna cara ni pun boleh. Atau cara ni. Ini pun boleh. Ini pun boleh. Okay? Dua-dua pun boleh. Katakan kita tengok macam mana kita nak guna cara ni. Okay. Mula-mula kita perlu pastikan kita ada 3 tahun yang diberi. Okay. So memang ada. Kita ada 3 tahun. Paling awal ni 2012. Tengah-tengah ni 2015. Paling lewat 2018. Okay. Kita letakkan, saya panggil ni cara kedua. Cara kedua ni berasaskan nota di bawah tu. Okay. Ada 3 tahun. Tahun 2012, tahun 2015, tahun 2018. Dan kita ada I 15/12, I 18/15. Yang ini I 18/12. Okay. So kita ada formula ini. I 18/12 sama dengan CB ya. CB yang belakang tu. I 18/15 darab dengan I 15/12 bagi 100. Kita ada formula ini ya. Dari mana saya dapat formula ni? Kita tengok ini. Ini ialah ni. Sama. Okay, saya guna formula itu. Dan sekarang saya hanya perlu tengok maklumat yang diberi. 18/15 130. Ini 15/12 125. Bagi 100. Lepas tu dapatlah. Okay, 130, 125 bahagi 100 dapatlah 162.5. Okay, so inilah dia. Ini cara kedua. Kalau guna cara kedua, kamu perlu hafalkan formula ini. Kalau guna cara pertama, kamu perlu tengok hubungan. Macam mana kamu nak pecahkan ini kepada dua pecahan sebegini dan masukkan nilai. So ini kena fikir, ini hafalkan formula. So dua-dua cara pun boleh. Okay. So kita teruskan. Paling susah macam ni lah. Indeks harga. Dan kita ada formula yang lain sebenarnya. Kita tengok dulu. Inilah dia. Ini formula kedua. Formula kedua ni kita panggil indeks kubahan. Indeks kubahan ni berbanding dengan indeks harga atau nombor indeks tadi ya. Ada perbezaan dia. Okay, so saya tuliskan di sini. Tadi kita panggil itu nombor apa ni? Nombor indeks atau
indeks harga. Kita guna simbol I. Itu formula tadi. Ya. Okay. Formula ini untuk satu barang atau barang yang sama pada tahun yang berlainan. Nah, inilah nombor indeks untuk satu barang. Itu ciri-ciri penting, satu barang atau barang yang sama pada tahun yang berlainan. So, kesimpulan dia barang yang sama. Okay, satu barang atau barang yang sama. Untuk satu barang kita guna ni. Tapi indeks kubahan ini kita guna ni bila kita ada banyak barang, lebih daripada satu barang. Contohnya 4 barang di sini. Nah, kita guna indeks kubahan. Nah, indeks kubahan. Okay. So, contoh yang cikgu selalu beri di sekolah ialah katakan saya nak tengok kek. Kek ni diperbuat daripada banyak barang. Ada telur, ada tepung, ada mentega. Katakan 3 barang saja. So, lebih daripada satu barang, kita guna indeks kubahan. Dan indeks kubahan ni ada satu pemberat di sini. Kalau kita tengok formula dia. Dia ada I, W, W. W ni dalam English boleh ambil W secara terus, weightage. Itu sebab ada W. Tapi dalam bahasa kita panggil pemberat. Pemberat maksudnya berapa banyak yang kita guna barang tersebut. Contohnya kita nak buat kek di sini. Nak buat kek di sini, pemberat dia maksudnya berapa banyak kita guna telur ni. Katakan telur 20%, tepung banyak sikit 60%, ini mentega 20%. So, contoh. Okay. So, berapa banyak yang dia guna, itulah pemberat. So, 20%, 60%, 20%, katakan. Itulah pemberat. Okay. Kadang-kala pemberat diberi dalam peratus. Kadang-kala dia pun tak beri peratus, dia beri dalam bentuk macam ni. Ini kita panggil diberi dalam nisbah. Inilah nisbah dia. 2 bahagian, 1 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian. Okay. Dalam bentuk nisbah. Kadang-kala pemberat diberi dalam catapai macam ni. Dia beri, okay. Tepung guna banyak. So, macam ni. Tepung guna banyak. Ini telur guna sebahagian kecil. Mentega bagi bahagian ini pula. So, dia beri pemberat dia dalam catapai. Kadang-kala dia beri dalam catapalang. Berapa yang dia guna. Dia beri dalam bentuk ni. Mentega bagi ni, tepung ini, telur ni, mentega ni. Dia beri dalam catapalang. So, itulah pemberat. Selain pemberat, kita ada satu lagi maklumat yang diperlukan, ialah indeks. Indeks harga ni. Tadi kita ada cakap indeks harga ni untuk satu barang. Untuk satu barang. Inilah satu barang yang kita cakap tadi. Ini barang A. Indeks harga ni untuk satu barang. Barang apa? Barang A. Ini indeks harga untuk barang B. Ini indeks harga untuk barang C. Untuk satu barang.
Okay? Indeks harga untuk barang D. So setiap barang ni ada indeks harga dia diberi. Dan kita perlu guna formula ini. Formula ni lebih kurang macam formula purata. Formula purata, formula mean. Lebih kurang sama dengan formula ni. Formula untuk mencari purata. So cara dia, kita perlu darabkan. Kita perlu darabkan I dengan W. Inilah I, inilah W. So darabkan. Ini darab ini darab ini darab ini darab ini. Lepas tu jumlahkan hasil darab tu. Bahagi dengan jumlah pemberat. Okey, contoh indeks perubahan. Kita panggil I bar. Ada satu bar di atas. Okay, so indeks perubahan. Macam purata lah. Okay, sebenarnya ini I bar ni macam X bar, macam purata. Ini cari purata. Ini pun sebenarnya cari purata. Okay, so kita tengok. Cara kita nak guna formula. Guna I darab dengan W. Guna I yang kedua tu darab dengan W yang kedua. I ketiga darab dengan W ketiga. I keempat darab dengan W keempat. Bahagi dengan jumlah pemberat. Macam ni. Jumlahkan semua nombor pada sebelah pemberat. Dan kita tekan kalkulator lah. Dapat 114.4. Okay, so bila kita dapat ni, saya cuba beri satu contoh apa maksud nilai ini. Okay, katakan saya nak buat satu kereta contohnya. Saya nak buat satu kereta. Kereta saya dibuat daripada barang ABCD. Katakan yang guna banyak ni besi lah. Guna banyak besi. Atau keluli untuk buat kereta. C ni contohnya plastik lah. Dalam kereta ada plastik kan. Dashboard tu, steering tu guna banyak plastik lah. B ni katakan kaca. Guna sikit kaca. A ni kain. Katakan saja lah. Okay? So, kita nak buat kereta, kita guna 4 barang ni. Setiap barang ni ada penukaran harga dia. So, ini harga naik. Ini lebih daripada 100, harga naik. Ini kurang daripada 100, harga berkurang. Ini lebih daripada 100, harga naik. Naik paling banyak. Keluli ni harga naik paling banyak. Secara purata, saya nak buat kereta itu, harga sudah naik berapa? Sudah naik 14.4%. Itulah contoh yang saya boleh beri supaya kamu boleh bayangkan apa maksud nombor ni. Okay, so kita guna 100 sebagai asas. Apa yang lebih daripada 100 ialah peratusan dia. So 14.4%. Nak buat satu kereta, harga barang mentah tu sudah naik sebanyak peratus ini. Itulah contoh. Okay, so soalan 1 ni sama saja. Okay, kita tengok yang lain. Soalan 2 pun sama. Kita tengok B pula. Okay. Ada 4 barang. Dia tak guna barang, dia guna commodity di sini. Sebenarnya barang lah. Okay. Ini lebih kepada perniagaan. Okay. So ini perkataan untuk perniagaan lah. So tapi barang, 4 barang. Ini
ini indeks dia, ini pemberat dia. Dan dia beri indeks gubahan 114.4. So maksudnya sekarang dia beri indeks gubahan. Ini I bar kita, indeks gubahan. Kita tengok formula sekali lagi. Jumlah I W, jumlah W. Okay, itu formula kita. Dan dia macam beri jawapan. Kita nak buat secara terbalik. 114.4. So, apa yang kita perlu buat? Ingat cara tadi. Guna I darab dengan pemberat. So, kita buatkan semua tu. 108 darab 3. 130 darab 1. 95 darab 2. 125 darab 2M. Bahagian bawah tu pemberat 3122M. Itulah dia. Kita nak cari M. Nak cari M, kita perlu selesaikan persamaan ini seperti biasa. Mula-mula saya darabkan semua ni dan saya jumlahkan ketiga-tiga ni. Ini tak boleh sebab ini ada M lah. Kita tak boleh jumlahkan. So 108 darab 3, 95 darab 2. Okay, kita dapat 644 tambah dengan 644 ialah ketiga-tiga ni ya. So yang ni kita dapat 250 M. Yang bawah ni 3, 4, 6 tambah 2 M. Lepas tu yang bawah tu pindah ke sebelah kiri, jadi darab 114.4 kali 6. Sebelah kanan tu nombor yang di sebelah atas tu. Lepas tu kita nak cari M. Kita kumpulkan sebutan yang ada M. 250 tolak 228.8. Kita dapat 21.2 M. Ini 644 kita pindah ke kiri dan tolak. 42.4. Sekarang kita bahagi 42.4 oleh 21.2, kita dapatlah 2. So inilah keadaan kedua di mana indeks gubahan diberi dan kita buat secara terbalik. Nak cari M lah di sini. Okay. Dan kita tengok ini pun sama juga. Indeks ada berlainan sikit lah sebenarnya soalan satu ni. Okay, kita tengok soalan ni ya. Tengok apa perbezaan dia berbanding dengan tadi. Okay, kita tengok soalan ni, soalan satu. Harga 1 kilogram udang ini pada tahun 2010 dan tahun 2014 masing-masing ialah AM5 dan AM8. Dia beri ni supaya kita boleh carikan indeks harga. Okay. Ingat formula pertama kita. Ini untuk udang saja. Kita untuk satu barang kita boleh guna formula indeks harga. Inilah dia. So indeks harga kita A tambah 10.
Q1 tu RM8. Q0 tu harga pada 2010 RM5. Okay, kita boleh cari A. 8 bagi 5 kali 100, 160. A ialah 150. Dapatlah A. So, ini perbezaan berbanding dengan contoh tadi ya. Kita perlu carikan A dulu dengan menggunakan indeks harga. Selepas tu dia beri indeks kubahan bagi 3 jenis makanan itu. 1, 4, 3. Sekarang kita guna indeks kubahan. Formula kedua macam tadi lah. I darab pemberat, I darab pemberat. Dan untuk udang ni, I dia 150 tambah 10 160. I dia 160 kali dengan 5. Bagi dengan jumlah pemberat 1 tambah 2B tambah 5. Okay, so saya pindahkan yang bawah tu 6 tambah 2B. Saya pindahkan ini ke sebelah kiri. Yang atas tu saya jumlahkan ini dengan ini. Yang ada B tu saya tak boleh jumlahkan. 930 250B 143 kali dengan 6 286B 36B 72 2. Dapatlah B. So inilah keadaan yang berlainan sedikit di mana kita guna kedua-dua formula yang kita belajar tadi. Ini formula pertama, indeks harga. Ini formula kedua, indeks kubahan. Kita guna kedua-dua. So, dapatlah ni. So, bila kita tengok bab ni ya, rasa-rasanya tak susah sangat. Okay? So, dua formula saja. Okay. Kita tengok lagi. Dia beri peratus pula. Dan dia tulis di sini. Kebat. Rasa-rasanya susah sikit. Okay. So, kita tengok ni. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga, perubahan indeks harga, dan pemberat bagi 4 jenis daging. Ada 4 jenis daging di sini. Okey, kita tengok maklumat yang diberi ya. Mula-mula dia bagi indeks harga 2014 berasaskan 2012. Inilah dia. Ada perubahan indeks harga dari tahun 2014 ke tahun 2016. Ada penambahan, ada penyusutan, dia ada perubahan. Okay, so perubahan indeks. Dan kita nak cari pemberat dia. Bukan, pemberat diberi. Pemberat diberi. Kita bukan nak cari pemberat, kita nak cari indeks kubahan pada tahun 2016 berasaskan tahun 2012. Okey. Ada banyak cara nak buat soalan sebegini. Salah satu cara ialah kita guna formula yang diberi tadi.
ingat tadi ada 3 tahun kan. Lepas tu dia beri satu formula. Saya tuliskan dulu. Ada 3 tahun di sini. 2012, 2014, 2016. Ada 3 tahun. Paling awal, ini di tengah-tengah, ini paling lewat. Okay. So formula tadi saya tulis sekali lagi ya. Ini I14/12. Ini I16/14. Yang atas ni I16/12. So kalau kita ikut formula tadi, I16/12 sama dengan I16/14 kali I14/12 bahagi 100. Okay, so cara nak guna formula ni, katakan kita perlu tahu yang ini ialah I14/12. So tengok maklumat dia 14/12 . So inilah dia. Nanti kita masuk sini pula. Yang ini pula 16/14 diberi dalam bentuk yang berlainan sedikit. Okay. So cara kita nak fahamkan dia ialah kita perlu tahu kalau kita ada contoh I sama dengan 115. Maksudnya sudah tambah 15%. Itu apa yang saya bincang sebelum ini. Okay. So maksud 115, kita tak tengok 100 tu, tengok yang baki tu, 15% kenaikan. Okay. So contohnya, kalau dia cakap sudah menokok atau bertambah sebanyak 15%, maksudnya idea ni lah 115. Okay. So saya tuliskan di sini I16/14 ialah 115. Kalau dia menyusut 6% kan, kita merujuk kepada 100 dan kita tolak 6% daripada 100, kita dapat 100 tolak 6 dapat 94. Kalau dia tidak berubah, maksudnya dia masih 100. Ini pun masih 100. Okay. So masalah di sini, kita nak 2016 berasaskan 2012. Maksudnya ni 16/12. Kita perlu darabkan kedua-dua indeks dan bagi 100 untuk carikan I untuk setiap barang di sini. Okay. So kita guna formula ni ya. Dan katakan saya buat di sini. Saya letak satu laju di sini. Saya tuliskan formula yang saya akan guna. 16/12 sama dengan 16/14 kali 14/12 bahagi 100. Guna formula ni. Okay, so saya nak guna formula ini sebanyak 4 kali. Kali pertama, ini darab ini bagi 100. Okay. So 115 kali 130 bahagi 100.
149.5. Yang kedua tu 94 kali 118 bagi 100. Ini bahagian yang susah lah. Sesetengah pelajar dia tak tahulah bila nak guna formula ini. So kita guna formula ini bila kita diberi 3 tahun. Okay, so lepas tu kita kirakan setiap satu ni. Ini sama 100 darab 115 bagi 100 sama 115. So kita sudah dapat I untuk setiap satu ni. Nah, kita balik ke keadaan A ni, bahagian A ni. Nak cari indeks perubahan, kita perlu guna I yang berkaitan dengan tahun ni. Kita ada 3 I di sini lah. Ini I pertama, ini I kedua, ini I ketiga. Yang nak guna I yang mana? Kita tengok soalan 16/12. Guna ni, guna I ni. Darab dengan pemberat yang diberi. Okay, pemberat. Okay, so 149.5 kali 5 110.92 kali 3 126 kali 1 115 kali 1 5311. Dan kita kirakan. Kita dapat 132.126. Kita ringkaskan macam ni lah. Dan kita tengok B pula. Bahagian B. Jika harga 1 kilogram ikan. Ikan ni satu barang. Ialah RM5.50 pada tahun 2012. Cari harganya pada tahun 2016. Okay, kita ada tahun 16 dan 12. Kita kena guna indeks harga 16-12 ni. Dan saya tuliskan formula dia. Kalau saya guna I 16-12, maksudnya Q16 Q12 kali 100. Ini formula indeks harga. Dan kita perlu merujuk kepada ikan saja. Ikan indeks harga 110.92 Q16 tak tahu. Q2012 RM5.50 kali 100. Nak cari X pula. 110.92 kali 5.50 bahagi 100. 6.10. So RM6.10. So itulah dia. Okay. So bila kita sampai sini sebenarnya formula sudah habis. So secara kesimpulan kita dapati ada beberapa aspek yang kita perlu kuatkan. Yang pertama ialah formula asas dia. Ini yang pertama. Dan yang kedua ialah indeks perubahan tu, jumlah I, W, jumlah W.
Yang ketiga ialah yang ada 3 tahun tu. Yang ini. Nah, ini ada 3 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Lepas tu hubungan antara ketiga-tiga indeks ni. Ini darab ini bahagi 100 sama dengan ini. Ini ialah highway lah, dari tahun paling awal ke tahun paling lewat. Nah, ini di sebelah kiri. Nah, ini ketiga. Okay, so ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Satu lagi, kita perlu biasakan diri dengan cara untuk membuat cara untuk mengendali maklumat seperti ini, menokok, menyusut, dia ada perubahan. So inilah dia, tambah 15% maksudnya 115. So menyusut 6% maksudnya tolak 6, 100 tolak 6. Dia ada perubahan maksudnya 100. Ada 4 teknik lah yang saya nak menitik berat di sini. 4 teknik. So kalau kita tengok yang lain, ini kamu boleh cuba. Lepas tu soalan SPM lebih kurang sama dengan soalan akhir tadi. Okay, lebih kurang. Dan satu soalan kamu akan dapati banyak markah juga, 10 markah. 10 markah. So soalan panjang.